من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا هادين مهتدين وغير الضالين ولا مضلين، حربا لأعدائك وسلما لأوليائك. نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلق يا حيوم يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah pada malam ini kita akan memulakan bacaan kitab kita yang baru yang bertajuk Mukhtasar Syu'abul Iman lil Baihaqi, yakni mukhtasar, yakni maksudnya ringkasan kepada kitab Syu'abul Iman daripada karangan Imam Baihaqi, yang berjudul 77 cabang iman menurut Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Imam Al-Qazwini Asy-Syafi'i. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan memulakan bacaan kitab kita yang baru ini. Cuma sebelum daripada kita masuk perbincangan kitab kita ni, ada baiknya marilah kita sama-sama menghadiahkan Fatihah yang pertama kepada asal kepada kitab ni daripada Imam Baihaqi, dan yang kedua yang karang kitab ni sebagai mukhtasar ringkasan daripada kitab Imam Baihaqi yang bernama Imam Al-Qazwini, dan yang ketiga juga kepada penterjemah kepada kitab kita ni yang asalnya daripada kitab Arab, diterjemah ke dalam bahasa Melayu untuk memudahkan bagi kita untuk nak belajar ni. Dan yang keempat, orang-orang yang terbabit lah untuk urusan menjayakan kitab kita ni, supaya kita sama-sama dia dapat mengambil pengajaran, supaya kita sama-sama dapat menambah ilmu pengetahuan daripada kitab yang akan kita baca ni. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال مصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في دارين آمين Ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin. InsyaAllah pada malam ini kita akan tengok dahulu
biografi pengarang. Biografi pengarang yang bernama Iman Al-Qazwini. Pengarang kitab kita ni. Dia asal dia begini, dia asal dia begini. Kalau kita nak tahu asal kitab dia ni dikarang oleh Imam Baihaqi. Imam Baihaqi merupakan ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Jadi kitab dia kitab yang besar. Jadi apabila begitu Imam Qazwini ni dia tengok kitab ni tebal, maka dia maka dia mukhtasar, yakni dia buat ringkasan. Dia ambil isi-isi yang penting saja, dia letak di dalam kitab yang akan kita baca ni. Sebab tu dia panggil mukhtasar, ringkasan kepada kitab yang dikarang oleh Imam Baihaqi. Kita kalau kita tengok tanah Melayu kita ni banyak yang asal daripada kitab besar yang telah diringkaskan menjadi kitab bacaan masyarakat kita. Contoh dia apa? Saya sebut beberapa kitab Yang pertama kitab Siyarus Salikin. Siyarus Salikin ini ia merupakan mukhtasar, ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin ataupun kitab Bimbingan Mukmin. Ni kitab yang banyak di kalangan masyarakat kita belajar ni. Bimbingan Mukmin dia merupakan kitab mukhtasar, ringkasan daripada kitab Ihya. Ataupun kalau kita ngaji kitab Wasiat Iman, Nasihat Iman, Nasaih Diniyah wa Wasaya Imamiyah, nasihat agama dan wasiat iman. Ini juga merupakan kitab yang diajar dalam masyarakat kita. Dan kitab ni juga merupakan kitab mukhtasar, ringkasan daripada kitab Ihya. Banyak ringkasan yang telah direkakan untuk diajar ke dalam masyarakat. Jadi kitab yang kita baca ni begitu juga. Dia merupakan ringkasan daripada kitab besar. Peringkas dia ni yang bernama Imam Al-Qazwini. Kita tengok dulu biografi dia. Sebab apa penting untuk kita nak tahu siapa dia pengarang kitab. Ni benda hak timbul hari ni. Kalau kita tengok keluar kenyataan ataupun keluar kitab yang baru, dia antaranya yang dikarang oleh Lepak. Orang hak makrifat itulah. Yang dia keluarkan fatwa berkaitan dengan dia fahaman dia yang menyeleweng. Jadi dia karang kitab ni, apabila dia karang kitab, dia syarah kalimah bismillah mengikut kepala otak dia. Kalau tengok tersebar dalam Facebook, tersebar dalam internet, bagaimana syarahan yang dia buat yang lari terus dengan apa yang telah dinyatakan oleh para ulama. Jadi kalau orang begini, kalau kita baca kitab dalam keadaan kita tak kenal pun siapa yang karang kitab tu, dia jadi boleh mudarat pada kita. Dan benda ni lah kadang-kadang yang jadi masalah yang disebut oleh sebahagian para ulama, orang yang belajar, orang yang berguru dengan kitab, nescaya orang tu ngaji dengan syaitan. Antara punca dia begini lah. Antara punca dia apabila pengarang kita tak tahu. Kalau kita baca kitab pengarang daripada orang talis, pengarang daripada orang jahil, dia pandai menulis tapi dia jahil. Ni akan jadi mudarat yang besar. Ada dalam negara kita, dia merupakan orang yang bukan bidang agama secara khusus. Dalam waktu yang sama, dia pula tak mengaji bahasa Arab, tak mengaji. Dahlah tak mengaji, dia pula tak mengaji pula dengan guru-guru agama. Dia faham agama dengan cara membaca kitab semata-mata. Cuma dia jenis pandai menulis. Apabila dia pandai menulis, orang tanya dia kata, awak ni boleh karang kitab begiang-begiang, jadi awak belajar dengan siapa? Apa dia jawab? Dia kata, saya belajar direct dengan Imam Ghazali, saya belajar direct dengan Imam Syafi'i. Sebab apa? Sebabnya dia baca terjemahan daripada kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i. Dia kata ngaji direct dengan Imam Syafi'i.
Dia baca kitab berkaitan dengan Imam Ghazali, dia kata ngaji direct dengan Imam Ghazali. Dah kita ni kalau ngaji Quran, ngaji direct dengan siapa? Dengan Allah Ta'ala ke gua ni? Maka hak ni berlaku ni. Maka dia antara perkara yang penting untuk kita nak baca kitab, untuk kita nak ngaji kitab siapa pengarang, dia juga merupakan perkara yang amat penting. Kalau kita tak tahu, lepas tu kita baca pula, kena pula apa yang ditulis di sana berbeza dengan apa yang dinyatakan oleh ulama-ulama muktabar. Dia boleh mendatangkan kerosakan. Kita pula pegang pula benda hak tak dalam kitab tu, jahanam habis. Ingat ni perkara berkaitan dengan agama. Berkaitan dengan agama merupakan satu benda yang amat-amat penting untuk menjamin keselamatan kita di hari akhirat kelak. Maka pentingnya untuk kita nak tahu siapa dia pengarang kepada kitab-kitab yang kita nak belajar, kitab-kitab yang kita nak baca yang pertama. Dan yang kedua juga, kenapa kita kena tahu siapa pengarang dia? Kerana bagi dalam ilmu Islam ni luas dah. Dalam ilmu Islam ni luas. Malah setiap cabang dalam ilmu Islam ni di sana banyak pendapat. Dalam masalah fiqh ada, dalam masalah tasawuf ada, dalam masalah akidah pun ada. Jadi apabila begitu, bagi seorang-seorang pengarang ni kadang-kadang dia ada mazhab dia ada manhaj dia, jalan dia, cara dia, metod dia. Maka kalau kita tak kenal orang ni, kadang-kadang boleh jadi selera. Contohlah saya sebut Allahumma salli ala Muhammad berkaitan dengan bab kitab dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah, kalau kita ngaji dalam masalah ilmu akidah, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah sendiri, di sana ada dua mazhab yang besar, mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dalam dua mazhab ni, kalau kita nak dalam empat mazhab ni, dalam dua mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah ni, di sana mazhab Asy'ariyah kebiasaannya dipelopori oleh ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i, yang bermazhab Maliki, yang bermazhab Hambali. Ini Asy'ariyah. Ada Maturidiyah, biasa ni dipelopori oleh mazhab Hanafi. Jadi apabila begitu, kalau kita baca kitab lah, apabila dikarang oleh ulama yang bermazhab Hanafi, dia akan syarah, dia akan terang mengikut manhaj Maturidiyah. Jadi ada dalam perbincangan ilmu dalam manhaj Maturidiyah, di sana ada perbezaan dengan Asy'ariyah. Jadi apabila wujud perbezaan ni, mungkin kita akan jadi kejut. Buat apa gini? Benda ni aku dengar gini. Padahal benda tu betul, benda ni kita panggil cabang dalam ilmu akidah, tak ada masalah. Cuma kalau kita tahu, senang lalu. Pengarang ni contoh Imam Mutahawi. Imam Mutahawi merupakan asal dia merupakan mazhab Syafi'i, tapi dia berpindah kepada mazhab Hanafi. Imam Mutahawi. Jadi Imam Mutahawi dia ada karang kitab berkaitan dengan bab akidah. Jadi kitab yang dikarang berkaitan dengan bab akidah ni tentulah dia akan mengikut jalan Maturidiyah. Maka apabila kita tahu, senang kita nak letak lalu. Ni Maturidiyah. Sebab apa? Pengarang dia ni adalah Imam Mutahawi. Jadi senang gitu. Gitu juga sebagai contoh, kalau dalam fiqh luah lagi. Dalam fiqh luah lagi. Dalam manhaj, dalam mazhab, dalam fiqh ni ada 4 hafsah hak kita tahu belaka ni. Jadi di antara 4 ni kadang-kadang dalam perkara furuk memang berbeza. Memang berbeza. Jadi apabila berbeza, kalau kita tahu dah pengarang dia balas mana, maka kita tak kejut. Sebab apa? Sebab kita tahu pengarang ni mungkin mazhab ni. Mungkin mazhab ni yang menyebabkan berbeza dengan fahaman kita.
Kan contoh baru-baru ni kan timbul masalah boleh tak nak jamak apabila siapa ada di tempat kita sendiri. Siapa kampung kita dah ni. Boleh tak kita nak jamak? Maka keluarlah ada pendapat kata bergiang-bergiang. Jadi pendapat yang dikeluarkan itu pendapat tu betul, tapi selari dengan mazhab yang lain. Dalam mazhab kita, bagi orang yang nak ni dia ada syarat-syarat dia. Jadi kita dengar apabila awak datang mazhab yang lain, pendapat yang lain, ni jadi setok karung lalu. Dia buat apa gini? Dia buat apa begitu? Sebabnya dia mazhab yang lain. Maka apabila kita mengaji, kita tahu siapa pengarang kitab ni, nescaya mudah bagi kita untuk nak baca dalam kali. Kalau jumpa pun dok kejut dah. Kalau jumpa dok kejut dah. Kenapa? Kerana kita tahu pengarang dia. Kalau kita dok tahu pengarang dia, kadang-kadang jadi selerok lah. Jadi selerok. Jadi kita nak tengok siapa pengarang kitab yang kita nak baca ni, insya-Allah. Biografi pengarang Imam Al-Qazwini. Beliau ialah Imam Al-Qadhi Faqih Abul Ma'ali Umar bin Al-Qadi Sa'aduddin Abul Qasim Abdul Rahman bin Syekh Imamuddin Abul Hafs Umar bin Ahmad bin Muhammad Al-Qazwini Asy-Syafi'i. Biasanya kalau kita nak tahulah bagaimana panggilan-panggilan nama-nama ulama itu, nama sebenar dia lain. Panggilan yang kita biasa sebut tu panggilan kepada ulama tersebut. Contohlah saya sebut banyak sangat nama-nama ulama yang nama dia lain tetapi panggilan dia lain. Contoh nama ulama yang sama dengan panggilan yang kita tahu. Contohnya Imam Malik. Imam Malik memang nama dia adalah Malik bin Anas. Itu nama Imam Malik. Dan juga Imam Muslim. Nama dia adalah Muslim. Memang nama dia dah. Ada pun kebanyakan yang lain nama lain belaka. Contoh Imam Nawawi namanya lain. Imam Tirmizi nama dia lain. Imam Ghazali nama dia lain. Imam Bukhari nama dia lain. Imam Bukhari nama dia Muhammad bin Ismail. Bukan Bukhari. Bukhari nisbah pada tempat. Imam Nawawi nisbah pada tempat tempat dia. Imam Ghazali nisbah pada tempat Ghazalah. Namanya Muhammad bin Muhammad Abdul Hamid. Nama Imam Ghazali. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Nama Imam Syafi'i. Nama Imam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nama Imam Hanafi. Mazhab Hanafi itu nama dia Nu'man bin Thabit. Itu nama dia. Jadi nama dia lain, panggilan dia lain. Tu jadi Imam Syafi'i pun nama dia lain Muhammad bin Idris. Itu nama Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nama Imam Syafi'i. Nama Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad Abdul Hamid. Itu nama Imamul Ghazali. Jadi begitu juga Imamul Al-Qazwini ni nama dia lain. Beliau adalah seorang yang baik rupa parahnya, memiliki akhlak yang indah, tawaduk dan banyak mengadakan majlis ilmu di beberapa buah madrasah. Dan Imam Al-Qazwini ini merupakan ulama dalam mazhab Syafi'i. Sebab tu nyetok belakang tu Asy-Syafi'i. Lahir di At-Tibriz pada tahun 653 Hijrah dan berguru dengan ramai ulama di sana. Dia hidup sezaman dan sempat dengan Imam Ghazali, Imam Nawawi. Imam Nawawi lahir pada tahun 631 Hijrah, meninggal pada tahun 676 Hijrah.
Tu Imam Nawawi. Jadi Imam Qazwini pula lahir pada tahun 653 Hijrah, sempat dengan Imam Nawawi, dan berguru dengan ramai ulama di sana. Berguru dengan ramai ulama di sana. Ini ada satu benda yang perlu kita tahu dalam masalah bab belajar. Dalam masalah bab belajar kita diajar supaya banyakkan belajar dengan ramai guru. Bukan semata-mata fokus pada satu guru sahaja. Kena banyak belajar dengan ramai guru. Sebab apa kena belajar dengan ramai guru? Kerana apabila kita belajar dengan ramai guru, kita akan jumpa dan kita akan tahulah ilmu agama ni satu perkara yang amat luas. Kalau kita banyak belajar, kita tahulah. Contohlah kita ngaji dengan guru ni masalah bab fiqh. Apabila kita dengar kata guru ni dia jawab, dia khabar satu masalah A jawapan dia. Dalam perkara yang kedua pula masalah yang sama, guru kita yang kedua pula jawab B. Jadi masing-masing ada sadaran, masing-masing ada hujah. Jadi apabila kita banyak guru, kita akan tahu bahawa ilmu ni luas, maka perbalahan tidak wujud. Kita tidak akan pegang satu pendapat semata-mata kerana apa ni pendapat guru aku. Apabila mengaji banyak, maka kita tahu ilmu ni luas, maka tak perlu nak balah. Contohlah kita katalah surah kita ni, ada orang ngajar dia kata untuk maklumat semua bahawa tahlil ni apa berlaku kematian tak perlu, hak tu tak perlu buah. Tu bid'ah, contoh saja ni. Jadi apabila begitu kita dengar kejut sikit. Tiba-tiba kita dengar pula orang lain ngajar pula dalam perkara yang sama, dia kata tak ada jadi masalah, boleh buah. Maka di sini apabila kita ngaji banyak, maka kita tahu perkara tu berlaku khilaf di kalangan para ulama. Maka kalau ada orang hak nak buat, fardhu tak ada masalah sebab ada pendapat kata boleh buat. Dan kalau tambah buat pun tak ada masalah, ada pendapat yang kata tak perlu nak buat. Jadi apabila kita tahu dia tu, jadi tak balahlah. Apabila kalau kita ngaji seorangnya, tok guru kata tak boleh buat masjid tahlil. Contoh kita ngaji hak tu saja. Ada pun kita tak ngaji dengar hak guru kata boleh ni. Kita dengar orang kata boleh, kita cacang lalu naiknya. Sebab apa kita ngaji kata tak boleh? Sebab kita pegang hak tu sutil je. Maka dari sebab ilmu ni apabila kita ngaji dengan ramai guru, kita akan tahu ilmu agama ni luas. Sebab tu katanya Profesor Dr. Hamkah, dia kata aku sebelum daripada ni antara orang yang menentang dia adakan majlis maulid, sambutan maulidun Nabi tu, aku antara orang yang menentang, kata Profesor Hamkah. Tapi apabila aku baca ribuan buku, maka aku baru tahu bahawa perkara itu dibenarkan oleh Syahrul, tak ada jadi masalah. Kenapa? Apabila makin kita belajar, makin terdedah dengan maklumat, maka pada ketika itu kita akan tahu bahawa ilmu agama ni satu perkara yang amat luas. Pernah berlaku satu kes nak khabar ni, apabila kita banyak guru ni, insya-Allah dia beri kepada kita ni kelebihan yang besar. Pernah berlaku dalam satu kampung, ada hamba Allah Ta'ala tu, dia ngaji satu tempat. Maka dia ngaji, di antara pendapat yang dia pegang, dia kata mayang jenazah lepas asar tak boleh. Mayang jenazah lepas asar tak boleh. Jadi kebetulan dia buat timbul isu ni waktu orang nak mari mayang jenazah lepas asar. Dia kata mana boleh mayang lepas asar. Kan waktu ni waktu makruh tahrim, kan tak boleh. Maka apabila dia bising-bising, dia bunyi gitu, jadi orang kampung jadi debar lah, nak buat aku mana. Dia jenazah mari dah. Dalam keadaan dia pula bunyi gitu, dia pula orang status ada agama juga, status kita sebut ustaz lah. Jadi apabila benda tu timbul kacau, makanya bising khabar ke guru kita. Guru kita khabar, pergi jumpa orang tu, kata bapa awak kata gini, kata ni pendapat mutamak kata begini. Lalu kata guru kita tak ada masalah, memang wujud pendapat yang kedua dan wujud pendapat ulama yang lain kata tak ada jadi masalah, boleh.
Jadi boleh. Dia kata tak boleh juga. Lalu kawan ni tanya, boleh tak saya tahu orang rumah awak pakai budah dah? Dia kata tak pakai budah. Awak balik suruh pakai budah dulu. Sebab mazhab Syafi'i wajib kena pakai budah. Wajib kena pakai budah tu pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i. Kawan tu senyap lalu. Nak kapanya apabila kita mengaji banyak ilmu, banyak guru, kita akan jumpa lah keluasan ilmu agama ni, kita akan jumpa. Kita tak mudah meleting, kita tak mudah nak marah kita apabila belajar dengan banyak guru ni. Saya sebutlah satu contoh ni, satu benda yang pelik ni, tapi jangan dibuat lah. Contoh kalau kita baca Quran lah, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca begitu. Bagi orang yang kalau dia belajar baca Quran, dia dengar ihdinas sirat, dia tak marah. Bukan dia tak marah, dia taklah mufarakah lalu. Kalau kita orang hendak mengaji ni, mana pula baca gitu. Salah tu rusak dengan rozah lari terus tu. Lalah niat mufarakah, rokok diri, sujud diri. Tak layan. Tak main apa baca ihdinas sirat. Tapi kalau orang ngaji Quran, dia kata, ni qiraat Imam Hamzah ni. Ni qiraat lain ni. Tapi qiraat lain, qiraat yang diiktiraf lah. Jadi apabila kita ngaji, gitu. Jadi kita pun tak setok karung lah. Kita tak setok karung. Contoh kita pergi Mekahnya, pergi mufarakah dengan Imam Mekah, tak tahulah. Kata Imam Mekah ke mana ada kita dengar Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada Bismillah. Alhamdulillah kan. Tapi nak kabarnya dia pegang mazhab yang lain. Cuma dia baca slow. Cuma nak kabar apabila kita ngaji ramai, kita ngaji banyak, lain. Lalu ilmu Islam ni luas. Apabila luas agak kita makin ngaji, makin kita senyum sorang. Ada pendapat begini. Ada pendapat begini. Maka tak jadi mudah balah. Ya jadi balah ni dia pegang hak dia sorang, hak orang lain dia tak terima. Tu jadi selera lalu lah. Ni jadi selera lalu. Tak ada di kalangan ulama yang dikarang oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Kajian yang dia buat ada di kalangan ulama, antara ulama hak paling banyak sekali. Dia ngaji dengan guru, dia lebih kurang 7,000 guru. Dia ada tok guru dia 7,000. Bayangkan guru saja bukan anak murid, guru dia pergi ngaji 7,000 orang. Ada ulama yang sedemikian rupa. Nak khabar apa apabila dah banyak ngaji, ilmu dia jadi luas. Ada masing-masing guru ni dia ada kelebihan masing-masing. Dia ada kelebihan masing-masing. Guru ni mungkin dia duduk bab nahwu. Guru ni dia duduk bab fiqh. Guru ni dia duduk bab usul fiqh. Guru ni dia duduk bab ilmu akidah. Dia beza. Jadi ilmu agama ni luas. Makin guru guru ni masing-masing ada kelebihan dia. Maka kita ni begitu juga, kena banyak guru. Apabila banyak guru, insya-Allah dia beri kebaikan pada kita. Tapi kita kena nak guru pun biarlah istiqamah. Ni nak guru ramai tapi hak tu pergi sekali 14 kali tak habis. Tu satu hal lain pula tu. Ia kena istiqamah lah, tak boleh mai ikut celuk-celak. Yang jadi ilmu dapat hak tak kemah. Jadi ini dia. Dan juga di sini dia sebut berguru dengan ramai ulama di sana. Kemudian beliau berpindah ke beberapa buah negara sehingga sampai ke Damsyik bersama saudaranya yang bernama Jalaluddin. Yang sampai ke Syria. Dan memang Syria, kalau kita tengok di antara tempat lahirnya ulama yang begitu ramai. Cuma yang menyedihkan kita hari ini, kita boleh tengoklah bagaimana kehancuran yang berlaku di Syria, peperangan yang tidak berkesudahan. Ratusan ribu orang mati dengan sebab peperangan. Ni pesanan untuk kita dan guru kita pesan dalam perkara ni. Dia kata nampak tak? Pentingnya kita dalam memelihara negara. Pentingnya kita dalam campur tangan dalam urusan negara. Kalau pakat masing-masing dok cara biarlah siapa nak tabir, biarlah siapa nak orang dia pun, hanya jadi jahanam gitu. Tu negara yang banyak melahirkan ribuan ulama-ulama besar sampai ke hari ni, tapi hancur lebur dengan sebab peperangan. Sebab tu jaga negara perkara yang penting. Jangan keluar kok mulut ikut lah siapa nak duduk atas lebih kurang belaka.
Jangan kena usaha cari pilih yang terbaik, pemimpin yang terbaik. Beliau dilantik sebagai qadi di Damsyik pada tahun 696 Hijrah. Yakni qadi satu kedudukan yang tinggilah bagi ahli ilmu, dan mengganti Imam Badruddin Ibnul Jamaah. Dia mengganti salah seorang ulama yang besar juga ni, Imam Badruddin Ibnul Jamaah, salah seorang ulama dalam mazhab Syafi'i juga. Apabila tentera Tatar hampir tiba ke Syam, ni apa perangan semua kita tahu, tentera Tatar ni tiba ke Syam, beliau bermusafir ke Mesir pula. Bermusafir ke Mesir. Dalam perjalanan beliau jatuh sakit. Baru saja lebih kurang seminggu sampai ke sana, sampai seminggu ke Mesir, tiba-tiba sakit. Beliau wafat di Kairah pada tahun 699 Hijrah. Yang mana sampai seminggu Mesir, meninggal di sana. Dan kalau kita nak tahu juga, begitu Imam Syafi'i begitu juga. Imam Syafi'i dia asalnya berada di Iraq. Kalau kita ngaji Imam Syafi'i ini, dia ada dua mazhab. Dia panggil mazhab qadim dengan mazhab jadid. Mazhab hak lama dengan mazhab hak baru. Imam Syafi'i duduk di Iraq, dia ada mazhab qadim, mazhab hak lama. Mazhab hak lama, dan anak murid dia hak paling kanan ketika mana berada di Iraq ialah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad tu anak murid pada Imam Syafi'i tu. Hanya rapat-rapat benar tu, rapat-rapat benar. Kalau kita tengok banyak kisah-kisah Imam Syafi'i, dia duduk rumah Imam Ahmad, tidur rumah Imam Ahmad. Ra'i Imam Ahmad muliakan anak murid dia ni Imam Ahmad. Dan juga apabila pada akhir hayat dia, lebih kurang 200 Hijrah. 200 Hijrah Imam Syafi'i mari ke Mesir ni. Mari ke Mesir sempat selama 4 ataupun 5 tahun. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijrah, meninggal pada tahun 204 ataupun 205 Hijrah. 4 tahun saja mari ke Mesir, dan duduk di Mesir buka mazhab dia yang baru, mazhab jadi. Mazhab yang jadi dia panggil. Pendapat yang kita pegang hari ni dalam masyarakat kita ini, mazhab yang jadi itu ada beberapa belah masalah-masalah yang menjadi muktamad dalam mazhab Syafi'i yang diambil daripada mazhab qadim. Beberapa belah ya. Ada pohon lain semuanya daripada mazhab yang jadi Imam Syafi'i. Meninggal di Kairah juga, meninggal di Mesir, bukan Kairah, di Mesir. Di Mesir. Dan dikebumikan berhampiran dengan Qubbah Asy-Syafi'i pada usia 46 tahun. Kenapa kalau kita tengok ni, Imam Qazwini meninggal pada umur 46 tahun. 46 tahun. Imam Nawawi 45 tahun. Ni ulama-ulama meninggal awal. Dia masalah panjang pendek umur tu nombor 2. Nombor 1 yang perlu kita letak dalam fikiran kita, keberkatan umur. Keberkatan umur kita tu yang paling penting. Disebut oleh para ulama, di antaranya Imam Ghazali. Kita nak tahu tak kehidupan kita ni ada keberkatan tak? Kehidupan kita seharian ni ada keberkatan tak? Kita nak tahu ada keberkatan ataupun tidak, cuba kita tengok kita disibukkan dengan perkara apa. Kalau sentiasa disibukkan dengan perkara kebaikan, insya-Allah tu tanda keberkatan masih ada pada diri kita. Tapi kalau diri kita sibuk juga, sibuk dak tahu benda. Quran dak dan nak baca, mayang jemaah dak dan nak pergi dengar kuliah dak dan semayang bang pun dodang kadang-kadang, maka itu tanda kehidupan kita ni tak ada keberkatan. Imam Nawawi kita sebut sikit Imam Nawawi dia hidup 45 tahun saja. Tetapi ulama buat kajian tentang Imam Nawawi. Ulama dia buat kajian kepada tentang Imam Nawawi. Ulama kata apa? Imam Nawawi ni tengok pada kitab yang dikarang,
Dikatakan Imam Nawawi umur kat 40 tahun baru start mengarang kitab. Kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi melebihi daripada jangka hayat beliau. Maknanya tengok daripada kitab agak dok munasabah Imam Nawawi umur 45 tahun meninggal. Sepatutnya panjang lagi. Sebab kitab-kitab yang dikarang tu kitab-kitab besar. Sampai Imam Subki, Imam Nawawi, dia ada karang satu kitab yang berjudul Allah Majmu' Syarah Muhazzab. Kitab Majmu', kitab rujukan utama dalam mazhab Syafi'i. Kitab ni belah ataupun mungkin 20 jilid lebih. Kitab Imam Nawawi. Imam Nawawi sempat mengarang lebih kurang sebelah 12 jilid. Sebab karang tu je. Jadi dia disambung oleh Imam Subki, merupakan salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Imam Subki dia kata apa? Aku dak tahu macam mana Imam Nawawi karang. Kerana apa? Aku nak buat ke suti kitab tu, suti jilid satu jilid tu, makan masa yang lama dan memerlukan rujukan kitab yang begitu banyak baru boleh siap satu jilid. Ada pun aku dah tahu Imam Nawawi karang kerana 12 jilidnya boleh karang dengan satu jangka masa yang sebetul je. Ni Imam Nawawi. Orangnya umurnya pendek, meninggal pada 45 tahun, tetapi kehidupan dia cukup-cukup berkah. Imam Nawawi dikatakan setiap hari dia belajar 12 mata pelajaran sehari. Hak bahagian belajar saja maknanya hak talaqi ni daripada pagi sampai ke malam. Daripada pagi sampai ke malam ni Imam Nawawi belajar 12 mata pelajaran sehari, makan sekali sehari je. Tu Imam Nawawi. Kita makan 12 kali. Belajar seminggu sekali. Tu pun berasa alim dah. Jadi nak khabar tu Imam Nawawi. Ni kita kena tengok ni keberkatan masa kehidupan kita ni macam mana. Imam Nawawi meninggalkan kitab-kitab yang banyak. Kita rasa-rasa dah kalau meninggal nanti benda yang kita tinggal untuk kebaikan kita di dalam kubur nanti. Tu kena fikir panjang hati tu kena fikir panjang hati tu. Bagaimana persiapan kita nak berhadapan dengan alam barzah nanti. Ada dah harta yang kita sedekahkan, ada ke dak ilmu yang bermanfaat, dan ada dak doa anak yang soleh. Ni kena fikir panjang ni. Imam Nawawi meninggal tapi nama dia sentiasa disebut kerana meninggalkan khazanah ilmu yang cukup hebat. Maka begitu juga kita ni kena fikirlah. Kena fikir atas benda yang kita akan tinggal apabila kita mati nanti. Jadi Imam Qazwini begitu juga umur 46 tahun meninggal. Sebab apa ya, ramai di kalangan ulama-ulama muda tu meninggal dah. Muda ni meninggal dah. Yang pertama kerana dia ni Allah Ta'ala sayang ke dia. Dan yang kedua nak beri peringatan untuk kita ni orang jahil supaya belajar. Supaya belajar. Biar habis pengatakan aku makin hilang. Kita hari ni yang jadi satu perkara yang cukup tidak lawa, tidak molek, punca dia begini. Orang kita ni tanya adanya dok roi mana? Tanya ada dok roi mana? Tanya tak adanya upload belaka dalam Facebook. Allah sedihnya kematian ulama. Tapi tanya kawan tu ada je dah aja gina dah kita apa dah aja pergi belajar apa. Contohnya kadang-kadang kisah Tok Guru Ni Aziz. Tanya Tok Guru Ni Aziz ramai mana kata bukan macam-macam kata Tok Guru. Habis Tok Guru meninggal dunia. Habis orang memuliakan macam-macam pujian menggunung tinggi. Habis tu juga ini Tok Guru yang ada di kalangan kita ni ada peluang belajar. Apabila kawan tu pergi janganlah sedihnya Tok Guru tak ada dah. Tanya Tok Guru ada ni tengok pun dak ada kita pun dak. Tu dak lawa tu. Orang kita ni apabila tak ada baru dihargai. Ada pun ada tidak dihargai langsung. Ni perkara dak lawa pada masyarakat kita hari ni. Masyarakat kita hari ni.
Jadi Imam Qazwini meninggal pada tahun 46 pada umur pada 46 tahun. Ramai umat Islam mengiringi dan menyembahyangkan jenazahnya. Beliau meninggalkan banyak penulisan kepada umat Islam. Ni tengok, beliau meninggalkan banyak penulisan untuk umat Islam ni kita nak. Maknanya kita mati adalah masjid surah yang terbina dengan sebab duit kita. Adalah pondok-pondok agama gerak dengan sebab bantuan kita. Ada orang belajar, ada orang mengajar ilmu agama dengan sebab bantuan keuangan kita. Biar ada benda tu sebelum kita meninggal tu. Jangan kita mati habis gitu ya, tak ada orang, tak ada ingat langsung jasa kita dalam perkara agama. Kalau kita tengok dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah Rasulullah dia duduk dengan sahabat. Tiba-tiba menita satu jenazah. Lalu sahabat ni pakat duk puji, ya Rasulullah, orang ni berjuru, orang ni baik, orang ni begiang. Maka Rasulullah kata wajabat. Lalu mari pula dak lama pada tu menita jenazah lain pula. Dan jenazah ni orang perangai utuh. Sahabat ni kata, ya Rasulullah, orang ni bergiam dengan keadaan yang tidak lauk. Wajabat Rasulullah jawab. Maka sahabat ni tanya, ya Rasulullah, sebab apa mu kata begitu dah? Jenazah pertama pun mu kata wajabat, jenazah kedua pun mu kata wajabat. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kamu kata tu akan jadi kepada jenazah tersebut. Maknanya kalau orang meninggal tu baik mu puji baik-baik, maka insya-Allah dalam kubur nanti dia di kalangan orang-orang yang baik juga, sebab dia dikenali sebagai orang yang baik. Gitu juga orang jahat. Oleh kerana dia jahat mu sebut dia ni perangai dak lawak, maka keadaan dia begitu juga dalam kubur. Maka rasa-rasa kalau kita meninggal ni, rasa-rasa orang cakap pasal kita sebasam dia. Orang cakap pasal kita ni pasal dia. Mati kita tak ada dosa, orang jemaah surah kita, alhamdulillah, orang nisbah pada surah. Allah tak ada dah tu bila kita seorang meninggal dah. Tak ada dah tu imam kita meninggal dah. Tu tanda kebaikan, orang nisbah pada kebaikan kematian kita. Ada kalau orang nisbah keburukan, kata mana? Allah selamat kakak ni tak ada, kalau dak habis nyukah rumah orang. Dak kesusah begitu. Allah selamatkan kakak ni tak ada, kalau dak habis anak darah orang nyakuk. Tu tanda keburukan tu. Maka cuba kita nilai diri kita ni macam mana persiapan tu kena buat. Kematian ni al-mautu ya'ti bartatan. Mati ni ia mari secara tiba-tiba. Jadi beliau meninggalkan banyak penulisan kepada umat Islam. Dia meninggal dunia tapi pahala mengalir, kerana apa? Ilmu yang diambil manfaat daripadanya. Kita macam mana? Kita tanyalah diri kita macam mana. Salah satunya ialah kitab yang merupakan ringkasan kepada kitab Syu'abul Iman karangan Imam Baihaqi. Dia kata di antara kitab yang dikarang oleh Imam Qazwini ni, kitab kita pegang ni lah. Ringkasan kepada kitab yang dikarang oleh Imam Baihaqi yang berjudul Syu'abul Iman, dengan judul Mukhtasar Syu'abul Iman. Nama kitab asal dia kitab Arab. Nama kitab dia Mukhtasar, maksudnya ringkasan kepada kitab Syu'abul Iman karangan Imam Baihaqi. Kata pengantar, 70 cabang iman silibah akidah berterahkan Al-Quran dan hadis. Sebab apa diletakkan tajuknya 77 cabang iman? Berapa dah waktu 76, berapa dah waktu 70, berapa dah waktu 60? Tujuan dia sebut 77 tu ada sebab lah, ada sebab ada. Sebab dia apa? InsyaAllah kita sambung pula pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.